Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa untuk kita mengikuti kuliah kita secara online insya-Allah. Dan malam ni berkaitan dengan hadis 40 insya-Allah. Sebelum tu kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. Sambung perbahasan yang lepas, iaitu pembahasan tentang hadis sahih. Kita tak selesai lagi. Baru penerangan tentang syarat yang pertama, kedua dan ketiga lah. Nanti hari ini kita sambung syarat yang keempat dan yang kelima. Sebelum tu saya baca dulu ulang. Hadis sahih iaitu hadis yang berhubung atau bersambung lah, sebenarnya bersambung tu lebih tepat lah. Bersambung sanadnya dari permulaan hingga akhir. Dan orang yang menjadi periwayatnya semuanya mempunyai sifat-sifat ini. Syarat yang pertama, hadis itu bersambung dan dah dibahas pada pertemuan yang lepas. Boleh rujuklah video yang lepas. Kemudian setiap perawi yang meriwayatkan hadis itu di dalam sanad tersebut haruslah memiliki sifat-sifat. Yang pertama adil, yang kedua dhabit. Adil ni maksudnya dari sudut amalan dia, akhlak dia lah. Orang yang dipercayai, orang yang jujur dan sebagainya. Nanti dia akan terangkan di bawah tu. Kemudian yang kedua dhabit. Dhabit ni berkaitan dengan kuatnya hafalan perawi tersebut. Kemudian sejahtera daripada keganjilan ini tak ada kaitan dengan perawi sebenarnya. Kaitan dia dengan hadis tersebut lah. Hadis yang diriwayatkan itu tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih daripadanya misalnya. Dan yang seterusnya, yang kelima, walaupun ditulis ABCD itu sebenarnya syarat ni 5 termasuk bersambung tu. Jadi yang kelima syaratnya tidak ada keganjilan. Maksudnya sejahtera daripada illah, yakni kecacatan lah. Illah tu kecacatan yang boleh mencacatkan kesahihan hadis tersebut lah. Saya guna bahasa saya lah. Bahasa dia tu pelik sikit. Maksud hadis tersebut mengandungi kecacatan yang tersembunyi, yang tidak diketahui hanya oleh pakar-pakar sahaja, dan kecacatan tersebut boleh mencacatkan kesahihan hadis, boleh menyebabkan hadis itu tidak dinilai sebagai sahih. So 5 syarat, walaupun dia bagi A, B, C, D di situ, sebenarnya 5 syarat. Syarat yang pertama tu bersambung sanadnya daripada awal hingga akhir, tu syarat pertama. Syarat kedua, setiap perawi yang ada dalam sanad itu mestilah adil, maknanya siqah, dipercayai. Dan yang ketiga, setiap perawi dalam sanad tersebut mestilah orang yang kuat hafalannya. Dan yang keempat, hadis tersebut tidak bercanggah dengan hadis yang sahih yang lain, atau bahkan yang lebih sahih daripadanya. Dan yang kelima, hadis itu tidak mengandungi kecacatan-kecacatan yang tersembunyi, sama ada dari segi sanad atau matan dia, yang boleh mencacatkan kesahihan hadis tersebut. Ini hanya diketahui oleh orang yang pakar sahaja.
Okey, diterangkan sesuatu di sini. A, dia kata adil. Yang dimaksudkan dengan adil ialah orang Islam, baligh, berakal, tidak mengerjakan dosa besar, tidak pula berkekalan melakukan dosa kecil, dan tidak mengerjakan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah dan kehormatan diri. Itu yang dimaksudkan dengan adil. Tapi di sini ada perbahasan yang panjang sebenarnya kalau dalam ilmu mustalah hadis. Tapi di sini maksud kita bukanlah untuk mendalaminya, tapi sekadar kita mengetahuinya lah. Kerana sebagai orang awam tu kita tak perlu pun mendalami. Saya tambah sikit lah. Maksudnya orang Islam itu bermaksud orang kafir. Orang kafir, riwayat dia itu tidak dipercayai lah, sebab namanya kafir. Tetapi ada dua keadaan. Kadang-kadang dia mendengarnya ketika dia kafir. Bising orang nak kuliah ni. Kadang-kadang dia mendengar ketika dia kafir. Contohnya Abu Sufyan kan. Abu Sufyan dia mendengar di Mekah kan. Berapa lama dia di Mekah. Dia mendengar Nabi punya kata-kata. Tetapi setelah dia masuk Islam baru dia meriwayatkan. Ini boleh. Ini boleh. Tapi sebaliknya kalau orang itu dia dengar apa yang Nabi cakap, muka surat yang dulu. Muka surat yang dulu. Masa saya screenshot tu hari, 3 muka surat. Tak silap saya. Ke 2 muka surat. Dan tak selesai lagi penjelasan. Pakai muka surat yang lama. Pakai screenshot muka surat yang lama tu. Sebab tak habis lagi. Jadi pembahasan tentang perawi Islam atau tidak ini ada perincian dia lah. Maksudnya sekiranya dia mendengar ketika kafir tetapi ketika meriwayatkan dia Islam, ini boleh diterima. Atau sebaliknya dia mendengar ketika dia Islam kemudian dia murtad, nauzubillah, sahabat tu murtad, akhirnya dia meriwayatkan hadis, ini tak boleh pakai. Ataupun memang dengar dan riwayat tu adalah orang bukan Islam, bukan tak boleh pakai, maka dia tak menjadi syarat hadis sahih. Boleh diterima tapi dikategorikan dhaif lah, dikategorikan dhaif nanti. Kemudian baligh. Baligh ni pun ada khilaf di kalangan ulama. Sebab apa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kadang-kadang dia mendengar Nabi ketika umur dia 7 tahun, 8 tahun. Anas bin Malik, Ibnu Umar ni masih kecil lagi. Ada sahabat-sahabat masih kecil lagi dia dengar hadis Nabi. Ambil rotan. Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mendengar hadis Nabi ketika mereka umur masih kecil, belum baligh. Tapi mereka meriwayatkannya ketika baligh dan ataupun meriwayatkannya ketika belum baligh. Tapi biasanya mereka akan meriwayatkan ketika sudah baligh. Kerana apa? Biasanya sahabat akan meriwayatkan hadis itu kepada tabi'in. Jadi ketika itu dia sudah pembaligh lah. Jadi dia mendengarnya ketika dia belum baligh. Maka itu pembahasan tentang baligh tak baligh lah. Kan ada pelajaran hafiz Quran yang budak hafiz Quran yang belum baligh pun tapi kan lancar hafalan dia pun ada. Jadi maksud di sini dia beritahu syarat dia ialah baligh itu sebenarnya ada pembahasan panjang di kalangan ulama lah. Ada ulama menerima walaupun riwayat dia riwayat orang yang riwayat dia daripada yang belum baligh, tetapi mungkin perawi yang belum baligh itu dia kuat hafalan dia. Haji Nazli boleh kot check dekat WhatsApp saya tu. Dalam WhatsApp saya yang lama tu ada kot. Kemudian berakal, maksudnya orang gila tak diterima lah, tu jelas. Orang yang gila tak diterima riwayat dia. Tidak mengerjakan dosa besar. Di sini kalau dosa besar boleh menggugat dia punya keadilan dia lah. Maknanya dosa besar ni dia sanggup buat dosa besar, makanya sekadar nak bohong tu tak ada masalah bagi dia. Selalunya kalau orang yang buat dosa besar ni dia tak takut nak bohong.
Sebab tu riwayat dia ditolak lah. Dan tidak pula berkekalan melakukan dosa kecil. Dosa kecil selalu berterusan buat dosa kecil, kerana berterusan buat dosa kecil ni boleh menjadikan dosa itu besar, kerana kemungkinan kenapa dia berterusan melakukan dosa kecil, kerana dia memandang remeh, menganggap alah dosa kecil je pun, tak ada apalah. Itu yang dia masalah tu. Jadi contohnya maknanya bila berterusan buat dosa kecil tu, seolah-olah dia menganggap dosa kecil tu tak ada apa-apa. Jadi menganggap dosa kecil itu tak ada apa-apa, itu yang dosa besar tu. Maka menggugat juga keadilan dia. Dan tidak mengerjakan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah atau kehormatan diri. Kita pun sekarang, misalnya kita nak mempercayai seseorang kan, kita nak mempercayai seseorang tu susah tu zaman sekarang ni. Jadi kalau dia ni buat perkara-perkara tak senonoh, yang tak jaga maruah diri dia, menjerit tengah-tengah orang ramai ke apa ke. Bahkan ada ulama macam-macam, ada yang tengok orang tu tak pakai kopiah pun pergi semayang pun, tak ambil riwayat dia. Naik kuda laju-laju tengah pasar pun tak ambil riwayat dia. Kencing berdiri ke misalnya, tak ambil riwayat dia. Maknanya tak jaga maruah diri lah. Maka dia ni, kalau diri dia punya maruah benda tak nak jaga, apa lagi hadis Nabi lagilah dia tak jaga. Itu maksud adil di situ. Bukan maksud adil di sini bagi sama rata. Itu adil lain. Ini adil maksudnya perangai akhlak dia bagus, baik, orang yang soleh, orang yang taqwa lah. Kemudian dhabit yang dimaksudkan dengannya ialah orang yang cukup kuat ingatan untuk mengingat sesuatu yang didengarnya. Dhabit ni hafalan, kuat hafalan. Ada orang diberi anugerah oleh Allah Ta'ala, dia ni hafalan dia kuat, sekali dengar boleh hafal. Macam Imam Bukhari misalnya kan, orang yang kuat hafalan dia. Budak tahfiz pun kita tahu ada tahfiz yang cepat hafal, kuat hafalan dia. Suruh jadi imam, ingat. Ada tahfiz lambat beberapa tahun baru nak khatam. Suruh jadi imam, selesai lupa. Biasa, manusia sama. So, di sini kalau perawi itu syarat dia nak jadikan hadis sahih, hadis sahih, semua perawi di dalam sanad itu mesti kuat hafalannya. Semua perawi bila sahaja dikendaki ia dapat mengeluarkannya, maksudnya dapat bila diminta dia boleh membacakan hadis itulah. Mengeluarkannya maksudnya boleh membaca hadis tersebut, menyebutkannya dari ingatannya dengan mudah. Dia boleh jelah, maksudnya kalau macam tahfiz kan, jadi imam boleh baca selamba je. Ini sangkut-sangkut ulang-ulang, itu gagal lah. Sebab hadis ni dengan sanad-sanad sekali dia kena hafal. Maksudnya dia kena tahu daripada siapa dia dengar hadis tu, orang tu daripada siapa, baru tu sebut sebenarnya yang Nabi sebut lah. Termasuk kepada pengertian ini apabila ia menulis hadis yang telah didengarnya dan disimpannya serta diyakini benar-benar sahnya sehingga diriwayatkan orang daripadanya. Ada dua, satu dia hafal, satu dia ada tulisan, dia catat lah. Hadis itu dia catat, dia simpan. Segala hadis yang dihafal itu dia ada buku dia, catatan dia lah yang disimpan. Maknanya dia boleh rujuk semula. Ini lagi kuat. Sebab ada orang kalau biasanya kebanyakan muhadisin dia hafal, memang hafal, tetapi dia tulis juga. Dia tu tulis juga, takut apa, mana tahu kan, tiba-tiba lupa, boleh jadi. Dan kadang-kadang ada perawi itu ketika dia muda, dia kuat ingatan dia, bila dah tua dia lupa. Itu ada pembahasan tu. Ada pembahasan perawi-perawi yang mudanya hafalannya kuat, bila dah tua dia agak lemah hafalan dia. Dah tua umur 60, 70 kadang, biasalah kan. Jadi ada pembahasan tu perawi-perawi yang diambil hadisnya ketika muda tetapi tidak diambil hadisnya kepada sesiapa yang diriwayatkan kepada sewaktu dia usia tua. Atau yang bukunya hilang, kitabnya hilang, atau tidak ada kitab, ataupun dicuri atau terbakar dan sebagainya lah. Sebab apa? Misalnya kan, bila ada setengah ulama ni dia nak kepastian, dia dah dengar, katalah dia dengar 40 hadis, 100 hadis. Dia tanya, hadis yang kau bacakan tadi mana catatan dia? Alamak, tak adalah, payah sikit.
Saya tak salin lah. Itu saya punya kitab hilang lah. Saya punya kitab kena curi lah. Kitab saya terbakar lah. Itu biasanya ulama' pun sangsi lah. Maknanya selalunya ulama' hadis ni dia menjaga kitab-kitab hadis, catatan hadis dia jaga betul-betul. Lepas tu yang hasil daripada kita dengan bukan kitab-kitab hadis sekarang ni, itulah kitab-kitab ulama' tu lah. Walaupun dia hafal tetapi ada backup lah. Orang kata apa? Ada backup dia. Bila tak ada backup, tak ada kitab, susah. Sebab ada setengah ulama' dia akan tanya, mana catatan kau? Jadi kalau tak ada, payahlah. Sebab bukti catatan tu kan sebagai bukti. Dan kadang-kadang ada catatan, tapi bila cek-cek tengok apa yang dia sebut tadi tak sama dengan apa yang dia catat. Itu pun gagal juga. Kemudian yang seterusnya, yang itu sangkut, bukan sangkut, tak sempat habis. Yang ni, yang keempat dengan yang kelima. Sejahtera dari keganjilan. Yang dimaksudkan ialah sejahtera riwayatnya dari perbezaan dari riwayat orang-orang yang payah bahasa dia ni. Sejahtera riwayatnya dari perbezaan dari riwayat orang-orang yang kepercayaan dengan bertambah atau berkurang pada sanadnya atau matannya. Kan maksud pelik sikitlah. Maksudnya hadisnya itu sejahtera tu maksudnya selamat lah. Hadisnya selamat daripada bercanggah dengan hadis yang setaraf dengannya atau yang lebih sahih daripadanya. Maknanya dia ni perawi yang boleh jadi dia perawi yang sahih. Hadis yang diriwayatkan itu bercanggah dengan hadis sahih yang lain ataupun yang lebih sahih lagi pada dia. Di sini ada istilah sebenarnya. Kalau sebuah hadis yang sahih, maksudnya perawi semuanya sahih, tapi hadis tu bercanggah dengan hadis yang lebih sahih ataupun yang sama sahih, maka sebahagian ulama menganggap hadis dipanggil syaz. Dan sekiranya hadis itu dhaif, bercanggah dengan hadis yang sahih, maka dipanggil munkar. Itu sebahagian ulama memberi gelaran tersebutlah. Hadis syaz dengan hadis munkar. Ialah maksudnya orang cerita semua semua hadis cerita benda tu dia cerita B. Kan pelik tu, macam mana boleh dia cerita B pula? Kalau benda tu masih boleh kita terima, okey lagi. Contohnya macam dia orang riwayatkan Nabi baca iftitah macam ni, dia riwayatkan iftitah macam lain. Itu tak apa. Ambil rotan. Enggak, kacau aja dia orang ni. Jadi kalau macam masalah tu tak ada masalah. Sebab apa? Memang Nabi sendiri kadang-kadang baca doa iftitah tu bermacam-macam versi. Itu tak ada masalah. Contohnya yang bercanggah, Nabi buat benda ni, betul dia kata Nabi tak buat. Jadi tengok dulu. Kalau kita boleh kata benda tu adalah nasakh dan mansukh, maksudnya yang meriwayatkan itu dah lama dah, Kemudian yang meriwayatkan yang baru lain pula. Kalau dikaji, maknanya boleh jadi ini hukum sudah dimansuhkan. Okey, boleh lagi walaupun bercanggah. Tapi kalau tak ada pemansuhan, maka didapati bercanggah, itu boleh jadi. Memang rumit sebenarnya nak ditentukan. Boleh main suka-suka je. Bukan setiap kali bercanggah je dhaif, tak boleh. Boleh jadi. Contohlah hadis aftara al-hajim wal mahjum, batal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Sahih hadis dia. Kemudian ada hadis yang sahih lagi, Nabi berbekam ketika Nabi berpuasa di siang hari ketika Fatah Mekah. Tadi satu lagi hadis kata Nabi kata batal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Tiba-tiba hadis sahih yang lain dalam Bukhari kata Nabi berbekam ketika siang hari ketika Nabi berpuasa semasa Fatah Mekah tau. So bercanggah kan, satu kata batal, Nabi sendiri pun berbekam, tak batal lah. Jadi ulama kata mansuh, yang kata batal tu mansuh. Ada yang mentakwilkan kata yang batal tu sebenarnya bukan batal puasa dia, batal pahala dia kerana yang bekam dengan bekam tu mengumpat. Macam-macam lah alasan. Wallahualam. Contohlah bercanggah. Sebenarnya dia tak bercanggah tapi dia mansuh, nasih dan mansuh contohnya.
Kemudian ada juga yang dianggap seperti contohnya kan kunut subuh. Yang masyhurnya hadis tu ialah qanata syahran summa tarakahu. Nabi berkunut selama sebulan, kemudian Nabi meninggalkannya lah. Kemudian ada hadis yang lain, qanata syahran summa tarakahu. Kemudian illa subha wa qanata hatta tufiya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkunut selama sebulan, kemudian meninggalkan kunutnya kecuali kunut subuh, beliau kunut sampailah wafat. Itu ada penambahan. Bukan kita kata bertentangan, dia ada penambahan. Itu bab lain lagi. Itu dipanggil ziyadah. Maksud ada yang ziyadatus siqah. Dipanggil istilahnya ziyadatus siqah. Mana ada penambahan pada riwayat-riwayat yang sahih, yang perawinya siqah. Itu tak bercanggah, itu penambahan. Pengurangan pun ada. Dia bercanggah ni macam soal kita hukum ni haram, ni kita hukum ni halal. Dan tidak ada nasah mansuh. Itu bercanggah lah tu. Memang rumit sebenarnya. Contoh je lah yang dimasukkan sejahtera dari keganjilan tu tidak syaz. Bahasa Arabnya tidak syaz, tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih sahih ataupun yang sama sahih. Kemudian yang kelima, itu sebenarnya yang kelima lah. Sejahtera dari illah maksudnya selamat daripada kecacatan. Dia kata kecederaan. Hadis cedera tu macam pelik sikit lah bunyi hadis tu cedera kan. Mana ada kecacatan pada hadis tersebut lah. Biasanya kecacatan yang tersembunyi. Kalau kecacatan yang zahir, yang jelas, itu confirm lah. Ini ada kecacatan yang tersembunyi yang boleh mencacatkan kesahihan hadis tu, boleh menggugatlah kesahihan hadis tersebut. Yang kelima ni dia panggil ilmu ilal hadis. Ilmu ilal 4 dengan 5 ni lah. Ilmu ilal hadis, iaitu orang yang pakar sahaja yang mengetahui. Pakar hadis. Pakar hadis ni yang mengetahui ilal hadis. Tapi zaman sekarang tak guna dah lah. Zaman sekarang dah tak guna. Maksudnya bukan tak guna apa, tak guna untuk dikaji, untuk membatalkan hukum yang telah dibuat oleh ulama-ulama dan merubahnya. Tu dah tak guna dah. Kalaupun berguna sekadar nak mengkaji, nak mengalami bagaimana ulama-ulama mengkaji hadis, mengkaji ilah hadis, itu boleh lah. Atau dia nak mengajar ilmu ilal hadis, dia nak mengajar ilmu hadis, nak tahu ilah kecacatan hadis, itu dia sebagai pensyarah universiti bab hadis, ustaz yang mengajar di madrasah pondok tentang ilmu hadis, boleh lah. Tapi kalau sekadar nak tahu hadisnya sebenarnya ada illah ni, lepas tu kita pun tolak hadis ni, padahal mana Imam Syafi'i salah ni, ambil dalil kunut subuh ni tak betul ni, ada illah ni, cacat ni, mana kita hukumkan hadis kunut subuh tak sahih. Itu tak boleh lah, itu tak laku. Sekejap sambung balik. Yang dimaksudkan ialah sejahteranya dari sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat memburukkan atau mencacatkan hadis. Misalnya didapati setelah dilakukan penelitian yang mendalam bahawa di antara seorang perawi yang meriwayatkan hadis yang tadinya disangka kuat ingatan, ternyata seorang yang tidak kuat ingatannya. Ingatkan dia ni hafalan kuat, rupa-rupanya hafalan tak kuat. Contohlah, contoh. Ataupun confuse. Contohnya dia guna nama yang pelik sikit. Contohnya ada ulama dia suka menggunakan kuniyah,
panggilan. Abu Abdullah, Abu Muhammad kan. Ibnu Abdullah, kunyah. Kemudian dia ada nama yang betul. Masalahnya dia ni kalau disebut kunyah, orang semua kenal akan kedaifannya, kelemahannya. Maka dia gunakan nama. Contohlah kalau kata Ustaz Ehsan atau Maulana Ehsan, semua orang kenal. Dia guna nama lain, Ibnu Abu Bakar. Bapa saya kan Abu Bakar. Jadi orang Arab suka panggil tu kunyah Ibnu Abu Bakar. So dia tak kata Ustaz Ehsan yang meriwayatkan, dia kata Ibnu Abu Bakar. Jadi orang pun Ibnu Abu Bakar. Jadi kebetulan ada Ibnu Abu Bakar yang lain kan. Ramai orang kan bapa dia contohnya nama Abu Bakar. Jadi Ibnu Abu Bakar tu hafalan dia kuat. Orang ingatkan Ibnu Abu Bakar yang hafalan kuat tu. Bila dia teliti rupanya ini Ibnu Abu Bakar yang lain ni, ini Ustaz Ihsan ni, ini hafalan out ni, hafalan lemah ni. Kantoi akhirnya. Contoh. Jadi sebenarnya dia di sebalik menggunakan nama, digunakan kunyah, ataupun masyhur dengan kunyah, guna nama, ataupun laqab, gelaran. Macam-macam lah supaya tak nampak benda tu tak nampak sangat. Tapi akhirnya bila dikaji, rupanya orang lain ni, kita salah sangka ingatkan dia ni rupanya nama sama, gelaran sama, tapi hafalan kurang, contohlah. Tapi kurang siqah. Yang tahu hanya pakar-pakar sahajalah, ulama-ulama, dipanggil ulama pakar ilal hadis. Antaranya itulah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Darul Qutni, itulah yang paling hebat tu, Imam Darul Qutni, Imam Nasa'i. Itu antara pakar-pakar ilal hadis lah. Okey, satu perkara lagi. Kalau diikutkan di sini ada 5 syarat. Saya ulang banyak kali ni. Dia tulis tu ABCD, sebenarnya dia salah tulis tu. Salah tulis maksudnya dia bagi tahu kan awal tu hadis itu hadis yang berhubung, maksudnya bersambung. Hadis yang bersambung sanadnya dari awal hingga akhir, itu syarat pertama sebenarnya. Itu sepatutnya dia letak nombor 1 ataupun A. Tapi dia tak buat style macam tu. Dia bagi tahu sanad bersambung, lepas tu dia kata perawi mempunyai sifat A, B, C, D. Sebenarnya sifat perawi itu hanya pada A dan B saja. A dan B. Adapun C dengan D itu syarat lain. Jadi sebenarnya syarat untuk dianggap hadis itu sahih, mestilah ada memenuhi 5 syarat tersebut. Yang pertama, sanadnya bersambung daripada imam yang meriwayatkan hadis sampai Nabi. Kemudian setiap perawi yang ada dalam rantaian sanad itu semuanya adil ataupun siqah yang dipercayai. Kemudian yang ketiga, semua perawi yang ada dalam sanad itu mestilah dhabit, kuat hafalannya. Kemudian yang keempat, hadis tersebut tidak bercanggah dengan hadis sahih yang lain atau yang lebih sahih daripadanya. Dan yang kelima, hadis tersebut tidak ada kecacatan yang tersembunyi yang boleh mencacatkan hadis, kesahihan hadis tersebut. Okey, 5 syarat ini ditetapkan oleh muhaddisin yang mutaakhirin. Maksudnya muhaddisin yang mutaakhirin, yang zaman boleh kita katalah 400 tahun ke atas ke atau 500 tahun ke atas lah. Dia ada khilaf tu antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin tu, kat mana gap dia tu. Ada khilaf dengan mutaqaddimin tu, orang kata otai lah, all timer, orang awal. Salah pun boleh pakai jugalah. Kemudian mutaakhirin tu orang-orang junior, orang-orang yang barulah, terkemudian. Jadi yang menetapkan 5 syarat ni muhaddisin yang mutaakhirin. Dalam kitab-kitab mustalah hadis lah yang masyhur. Tetapi fuqaha, fuqaha maksudnya ulama-ulama fiqh, para mujtahid. Mujtahid terutamanya fuqaha ini, mereka hanya, bahkan usuliyun, ulama-ulama usul juga, ulama usul fiqh juga menganggap bahawa cukup 3 syarat hadis itu boleh dah dikatakan sahih. Cukup 3 syarat, iaitu syarat pertama, kedua, ketiga saja. Syarat yang keempat dan kelima itu tak perlu. Tidak perlu. Tak boleh dijadikan syarat sebagai
hadis sahih. Bukan tak boleh, maksudnya itu agak sukar. Agak sukar untuk kita jadikan sebagai syarat hadis sahih, kerana sebahagian yang syaz dan yang illah itu sebagainya tetap sahih. Walaupun dia syaz tapi dia sahih, walaupun ada illah tapi dia sahih. Sebahagian lah. Sebab apa? Contohnya yang syarat yang keempat, sejahtera dari keganjilan tu, ataupun dalam bahasa Arab dia dipanggil syaz. Sebab apa? Fuqaha dan usuliyun kata syarat syaz ni tidak menjadi syarat kepada hadis sahih. Kerana apa? Hadis yang syaz itu ada dalam Bukhari, maksudnya dalam Sahih Bukhari, dan ada dalam kitab Sahih Muslim. Semua orang tahu kata hadis Bukhari dan Muslim itu sahih. Dalam kitab dia lah, kitab Jami'us Sahih dia orang. Ada hadis yang syaz dan ada hadis yang mu'allah. Jadi macam mana kamu meletakkan syarat hadis itu? Kalau nak sahih tidak boleh ada syaz dan tidak boleh ada illah. Sedangkan dalam Bukhari Muslim ada syaz dan ada illah. Seolah-olah kamu nak kata Bukhari pun tak semua sahih lah, hadis pun tak. Tapi kamu sepakat kata Bukhari sahih semua, syaz Muslim sahih semua, tapi ada hadis syaz, ada hadis yang ada illah. Macam mana tu? So sebab tu fuqaha dan usuliyun tidak menganggap syarat yang keempat dan yang kelima ni sebagai syarat yang utama lah. Syarat juga tapi bukan syarat yang utama. Dia perlu dikaji dengan mendalam dulu. Tak semestinya semuanya syaz itu dia dhaif, tak semesti semua yang ada illah tu dia dhaif. Tak juga tolak bulat-bulat dan tak terima bulat-bulat. Tapi kalau 1, 2, 3 tu memang syarat mesti sanad muttasil, mesti rawi dhabit dan rawi adil tu mesti. Tapi yang keempat kelima ni fuqaha dengan usuliyun dia tak terima syarat tu secara mutlak. Mana perlu dikaji dulu. Jadi sebab itulah berlakunya perbezaan pendapat di dalam mensahihkan sesuatu hadis. Misalnya hadis kunut subuh itu menurut Imam Syafi'i dia sahih. Yang kata Nabi tambah Nabi kunut sebulan kemudian tinggalkan kecuali subuh, dan Nabi kunut sampai Nabi wafat. Menurut Imam Syafi'i kata hadis ini menurut aku sahih dan perawinya semua boleh pakai. Jadi itu ijtihad Imam Syafi'i. Jadi para fuqaha ini mereka ada autoriti untuk berijtihad mengeluarkan hukum halal haram. Maka lebih-lebih lagi mereka ada autoriti untuk berijtihad bahawa hadis ini sahih ataupun tidak. Kesimpulannya bermakna menghukumi hadis itu pun khilaf. Menghukumi hadis itu pun ada khilaf. Ada setengah hadis itu ulama menghukuminya sahih, mungkin hadis yang sama juga ulama lain menghukuminya hasan, atau ulama lain menghukuminya dhaif. Tak sama. Dan ini melihat kepada sebuah hadis dan berserta sebuah sanadnya sahaja. Sebuah hadis berserta sanadnya sahaja. Tetapi kalau misalnya ada hadis yang banyak sanadnya, maksudnya hadis yang sama ada dari segi lafaz ataupun dari segi makna, maksudnya maka ada banyak sanad, walaupun semua sanadnya lemah misalnya, boleh saling menguatkan antara satu sama lain. Ialah yang mendengar kata-kata Nabi bukan seorang, bukan dua orang sahabat, ramai sahabat yang mendengar hadis Nabi. Maka sahabat tu yang mendengar tu dia ceritakan kepada anak murid dia masing-masing ataupun kepada siapa yang bertanya kepada dia lah di kalangan tabi'in. Kemudian hadis itu pun terus tersebar, bermakna benda yang sama, hadis yang sama, ada sanad yang banyak. Jadi walaupun satu sanad itu yang membawa kepada hadis itu dhaif, tetapi ada sanad yang lain lagi, sanad yang lain lagi. Walaupun semuanya dhaif, katakanlah ada 10 sanad, kalau bergabung dia akan jadi kuat. Dia akan jadi sama ada hasan li ghairihi ataupun sahih li ghairihi. Nanti itu ada pembahasan dalam muka surat yang akan datang, rasanya kot ada. Boleh. Ini sebenarnya tajuk ini saja panjang sebenarnya. Setiap pecahan daripada 5 syarat itu bukan saja membahas perkara yang panjang, bahkan membuka satu bidang cabang bidang ilmu hadis. Sanad bersama seperti yang saya sebut sebelum ni, kalau nak kaji tentang sanad bersambung atau tidak,
Itu satu lagi bidang ilmu hadis, cabang ilmu hadis yang dipanggil ilmu rijal, ilmu tabaqat. Ilmu tabaqat lah. Ilmu rijal maksudnya tarjamatur rijalul hadis. Maksudnya mengenal pasti setiap perawi-perawi hadis. Lahir bila, meninggal bila, di mana, guru siapa, murid siapa, banyak-banyak hadis yang dihafal. Itu membuka satu ruang bidang ilmu, bukan saja pembahasan saja, bidang ilmu yang baru, bukan baru lah, cabang kepada ilmu hadis. Kemudian perawi itu adil atau dhabit itu pun sama, kitab jarah wa ta'dil, ilmu jarah wa ta'dil. Mana apakah komen ataupun komentar ataupun penilaian ulama terhadap setiap perawi-perawi hadis yang terlibat di dalam meriwayatkan hadis dari kalangan ulama ataupun orang awam atau orang biasa. Yang penting bila dia ada meriwayatkan hadis, dia termasuk dalam senarai perawi hadis. Maka ulama membuat kitab untuk membahas semua perawi hadis, 40,000, 18,000. Kitab Imam Bukhari Tarikhul Kabir, kitab Ibn Abi Hatim Ar-Razi, kitab Jarh wa Ta'dil, Al-Kamil fil Du'afa, As-Siqat Ibn Hibban. Lama-lama kitab mengkaji tentang rawi saja. Begitu juga tentang ilmu syaz tidak syaz ataupun ada ilah tidak ilah. Itu ada satu bidang ilmu yang cabang juga, itu dia panggil ilmu ilal hadis. Ilmu ilal hadis. Sebenarnya di sini saja dah menyebab, dah bayangkanlah dah 3-4 bidang ilmu sebagai cabang daripada ilmu hadis. Kat sini saja sebenarnya pembahasan dia panjang dah. Jadi sebab tu kita kalau sekadar orang tu tiba-tiba baca satu hadis, oh sahih ni, tu amalkan, dhaif tu tolak, itu nampak sangat jahil lah. Nampak sangat jahil. Maknanya dia sebenarnya tak tahu apa pun. Dia rasa dia tahulah, dia rasa dia hebat, dia tahu menilai hadis semula, menilai semula hadis kononnya seolah-olah macamlah ulama dulu belum selesai lagi buat kerja. Dah selesai dah buat kerja. Dan kata-kata ulama dahulu lebih dipegang daripada ulama-ulama sekarang ni. Sampai tahap cukup lah, sampai zaman Imam Suyuti kurun yang ke-10 tu pun orang dah cukup, dah selesai dah. Ni yang terbaru-terbaru ni orang kata buat apa, revision sajalah. Sebab tu Albani cuba-cuba nak mentarjih semula hadis, tak pakai, tolak. Dia mana tak ada kelayakan pun menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia tu tak ada kelayakan, bukan tak ada kelayakan berbanding dengan saya atau tuan-tuan tak ada kelayakan berbanding dengan ulama-ulama hadis dulu. Kalau berbanding dengan saya, mungkin dia lebih layak lah kot yang Albani tu. Tapi kalau berbanding dengan ulama-ulama dahulu, dia tak ada apa-apanya, tak boleh pakai langsung lah kata-kata dia. Walaupun Wahabi guna dia punya penilaian semula dia ada silsilah hadis sahih, silsilah hadis dhaif, hadis setiap kitab hadis, contohnya Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah, semua diasingkan. Ini sahih dalam Tirmizi, ini dhaif dalam Tirmizi. Rajinlah dia tulis. Tapi dia nilai tu orang terima tak terima itu je. Lepas tu, lepas kau dah nilai sahih dhaif tu, apa kau nak buat? Kan? Nak buat apa? Kau nak buat keluarkan hukum baru? Atau macam mana? So agama ni tak selesai lagi lah. Lepas tu datang lagi generasi akan datang, buat lagi penilaian semula, lepas tu buat lagi hukum baru. Datang generasi lain lagi, nilai lagi sekali, nilai semula hadis, buat lagi hukum baru. Lepas itu Islam berubah. Sampai bila-bila. Cukup dengan 4 mazhab ni, selesai dah. Selesai dah. Tapi sekadar nak revision atau mengetahui bagaimana cara ulama hadis menyelami hadis ataupun mengkaji hadis, nak faham, nak tahu juga, setakat tu tak ada masalah. Tapi bila nak mengubah, nak mengubah semula, nak menilai semula, nak mengubah hukum, itu tak adalah. Bagi dia mungkin dia rasa benda tu boleh. Tapi bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, majoritinya kata tak pakai lah. Kebanyakan orang yang buat macam tu seolah-olah macam rasa ulama-ulama dulu tak boleh pakai lah. Kita punya penilaian lagi ikut zaman kita kot. Kita kena nilai semula ikut zaman kita, sesuai keluarkan hukum ikut zaman kita. Mungkin, wallahualam. Kecuali ada perkara-perkara baru lah. Perkara-perkara baru yang muncul zaman sekarang ni, Covid lah, apa segala macam ni, itu mungkin berubah sikit fatwa tu je. Okay, hadis sahih boleh dijadikan hujjah dalam hukum Islam. Misalnya, la solata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab.
Riwayat Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Maksudnya tidak sah sembahyang orang yang tidak baca surah Fatihah. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Ubadah bin Samit ini contoh-contoh hadis sahih lah yang dia bagi. Maka dijadikan hujah bahawa orang yang solat kalau tak baca Fatihah tak sah sembahyang dia lah. Ini saya tak nak bahas bab fiqh sebab apa? Kita ada pengajian fiqh dah selesai dah. Nanti hadis 40 masuk, kita huraikan hadis 40. Ini contoh dia bagi, contoh hadis sahih. Kemudian laula an syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah. Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalaulah tidak aku menyusahkan atas umatku, nescaya aku perintahkan mereka dengan bersugi pada tiap-tiap kali sembahyang. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Contohlah. Maknanya Nabi kata, kalaulah tak menyusahkan, aku suruh setiap kali nak semayang kena bersugi. Tapi kan susah kan tiap kali nak semayang nak bersugi. Kalau pakai sugi tu okey. Tapi kalau pergi lagi dah letih. Kan ni setiap kali nak semayang ni ulama, tapi saya tak nak bahas lah hadis ni maksud dia apa, itu nanti dalam bab fiqh. Contoh je hadis sahih. Kemudian man ihtakara fahuwa khati'un, riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Imam Tirmizi. Maksudnya barang siapa mengumpul sesuatu barang untuk dijual dengan harga yang lebih mahal, maka dia adalah bersalah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Contohnya dia tahu tak lama lagi pasaran minyak masak akan habis, contohlah. Maka dia dapat tahu stok minyak masak terputus disebabkan negara pembekal minyak masak telah ada gempa bumi, misalnya contoh. Akhirnya dijangka pasaran minyak masak akan terputus selama 6 bulan, contohlah. Akhirnya dia borong semua minyak, dia beli semua minyak masak, dia simpan. Lepas tu bila sampai zaman tu minyak masak dah putus, semua tak ada, dia pun jual dengan harga yang mahal. Itu dipanggil ihtikar. Itu hukum dia haram. Contohlah, contoh hadis sahih. Bukan nak cerita hukum ni Wallahu a'lam. Bab seterusnya hadis hasan. Macam mana? Cukup? Cukup kita sambung yang seterusnya insya-Allah. Setakat tu ada soalan ke? Saya ada. Cukup Haji Nazli? Cukup Ke nak sambung lagi ni? Ke nak tanya soalan? Online ni memang masalah tu. Tak seronok kata. Tak ada feel kuliah tu. Cakap seorang-seorang je depan handphone. Cukup okey. Wallahu alam. Setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham dan sampaikan dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.